Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan engkau sangka akan segala mereka yang dibunuh pada perang sabilillah di Uhud itu mati, tetapi mereka itu hidup pada sisi Tuhan mereka itu, di rizki mereka itu daripada buah-buahan syurga. Roh mereka itu pada dalam segala burung yang hijau, terbang ia dalam syurga di mana-mana tempat yang dikendakinya. Allah, ya. Allah Ta'ala, sebab dah tak ada orang nampak, Allah Ta'ala yang kabarkan. Dan tak tahu kecuali yang baca firman Allah. Jangan kau sangka orang yang mati terbunuh itu, sebagaimana kata mereka itu, termasuklah disebutkan tentang orang-orang mukmin sekali. Kan aku bilang jangan pergi perang, termasuk kawan-kawan mereka dan juga orang-orang mukmin, ya. Aku bilang jangan pergi perang, kan mati. Pada dia kalau mati itu maknanya mati, habis punya mati. Allah yang bilang, jangan sangka orang-orang yang terbunuh mati, ya, mati. Bahkan hidup di sisi Tuhan mereka, mendapat rezeki, ya, dapat buah-buahan, hidup, ya. Orang dalam kubur pun hidup. Orang dalam barzah terbagi kepada dua, taman syurga ataupun lubang api neraka. Yang lubang api neraka pun hidup, dan hidupnya tu lebih hidup pada kita, tapi hidup cara alam barzah, maka dia punya rasa lebih rasa daripada kita. Orang yang dalam taman syurga pun hidup, tetapi orang-orang mati syahid ni terlebih hidup. Sebab Allah Ta'ala sebut bal ahya'un, bahkan hidup. Bermakna dia punya hidup ni bukan hidup berbanding dengan hidup kita. Dia punya hidup tu dengan ahli barzah yang lain hidup, mereka lebih hidupnya. Dan dengan hidup kita yang kayak gini punya lively hidup pun, mereka lebih hidup daripada kita. Mereka lebih hidup daripada kita, dapat makan daripada Tuhan mereka, dapat rezeki daripada Tuhan mereka. Allah, ya, hidup. Bahkan bagi orang mati syahid ini, mereka tidak ada permintaan lain bagi dunia. Apa nak kembali dengan anak isterimu? Tak ada, kecuali kepingin nak kembalinya ialah apa? Supaya dapat turun di medan perang lagi, nak rasa enaknya, sedapnya mati ditebas. Kita bilang itu akhir hayatnya, putus nyawanya. Itulah awal nikmatnya. Itulah awal nikmatnya. Sedap, enak sekali dia rasa. Contoh Nabi Ibrahim AS ketika dalam api Namrud. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, apa kau punya pengalaman dakwah yang paling berat, apa pengalaman dakwah yang paling manis sekali, paling enak? Dia bilang, ketika aku dalam api Namrud. Ketika dalam api Namrud itu dia rasa paling enak, paling selesa, paling cocok, paling sedap sekali. Orang mati syahid begitu. Pada kita, penghujung hayatnya, tamat riwayatnya, putus nyawanya, pada mereka tu awal nikmatnya. Awal mula nikmat ketika putus nyawa mereka saja, terus. Begitu, ya. Allah, begitu kena saja terus disambut oleh Allah Ta'ala, tak rasa sedikit sakit pun. Kepingin nak ulang lagi. Dan mereka ni orang-orang syahid ini di antara yang tertinggi-tinggi di alam barzah. Di alam barzah ni luas, sebab itu kita bilang orang-orang saleh ni roh mereka bebas. Alam barzah banding dengan alam dunia, alam barzah yang luas, ya, berbanding dengan alam dunia, dia punya nisbahnya seperti alam perut ibu dengan alam dunia. Alam dunia ni macam mana besarnya? Alam dunia ni ada Jepun, ada Maghribi, ada Jerman, ada Tarik Raja, semua ada, ya. Ada bulan, bintang, ada Jupiter, ada Mars, ada angkasa. Itu semua tu alam dunia. Itu semua alam dunia. Alam perut ibu macam mana besar? Begitu aja, kan? Alam dunia yang begini semua adalah sebegitu, berbanding dengan alam barzah lagi besar lagi. Dan mereka bebas, mereka nak pergi mana pun bebas. Dia nak tengok halal kita pun diizinkan oleh Allah Ta'ala. Nak tengok halal kita pun diizinkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku nak tengok, dia boleh tengok kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dan ditinggalnya di mana? Di dalam lampu-lampu macam tanglung-tanglung di bawah arasy Allah Ta'ala. Transportnya apa? Burung warna hijau. Burung warna hijau, ya, bawa mereka terbang ke mana-mana, taman syurga. Tapi kata syurga belum masuk lagi. Apa dah ada penghuni? Syurga tu banyak departmen. Nabi Adam pun dibikin dalam syurga. Tetapi kemudian disuruh masuk syurga.
Syurga tempat buatan lain, syurga tempat tinggal lain. Jadi ini adalah taman-taman syurga, taman-taman syurga. Syurga yang besar, indah tu semua tu kita orang Melayu sebut syurga loka. Syurga loka tu nanti apabila sudah kiamat nanti baru masuk dalam syurga loka yang lagi tak terhingga lagi punya indahnya. Tapi mereka sudah masuk dalam taman-taman syurga dari sekarang. Inilah Imam Haddad tulis dalam syairnya, lijiranin lana bil abtahiyah bagi jiran-jiran kami di negeri sebelah, negeri Abtahiyah ya. Apa tengah mereka tengah buat? Agak-agak tengah terbang-terbang agaknya. Kami sini masih berdosa, masih gelimangan lagi, masih macam-macam lagi. Mereka dah enak-enak di sana. Allah, Imam Haddad sebut ya. Jadi mereka tu sedang enak. Dan orang mati syahid ini tinggi. Orang mati syahid segala dosanya terampun kecuali hutang. Segala dosanya, kalau ada dosa zina pun terampun oleh Allah Ta'ala kecuali dia hutang. Tak. Tuan punya hutang. Dosa banyak. Dosa apa umpamanya lah, ada dosa itu dan ini semua zero. Hutang masih sangkut. Berapa banyak? 15 sen. 15 sen pun tak boleh clear. Pasal apa? Hak orang. Hak orang ya. Jadi semua dosa terampun kecuali hutang. Jadi kita kalau ada hutang lekas bayarkan orang ya. Kalau ada ahli keluarga kita yang hutang, kita kena bertanggungjawab. Kita kena bertanggungjawab ya. Sama ada kita bayarkan ke ataupun bagaimanakan ke. Baik. Apa orang ahli syurga. Dan orang-orang syahid ini dia apabila masuk alam barzah dia akan iri dengan satu kaum. Satu kaum diiri. Tengok siapa tu tak mati syahid macam kita. Tapi kok tempatnya lebih selesa daripada kita. Kedudukannya kok lebih tinggi daripada kita. Siapa tu? Para wali-wali Allah. Para awliya lebih tinggi lagi kedudukannya banding dengan mereka. Para awliya, pada wali-wali Allah. Syahid mengorbankan dirinya. Terkorban dalam medan perang. Orang awliya mengorbankan sepanjang hayatnya. Hari-hari dibunuh. Hari-hari dibunuh perasaannya. Hari-hari dibunuh kehidupannya. Hari-hari di-attack orang. Hari-hari bertempur. Hari-hari berperang. Hari-hari bertahan. Mereka itu ya. Dan menegakkan kalimat Allah. Orang mati syahid perang. Dan para awliya ulama menegakkan syariat Allah. Senantiasa pagi petang siang malam. Tidak tidur pun begitu. Dan mereka di-attack juga berbagai-bagai attack. Sebab itu dia tinggi. Dan dia sepanjang hayat lagi ya. Orang mati syahid dah habis. Tapi awliya, disebut awliya ya, awliya ke ulama ya, ulama ke awliya ya. Semua awliya ialah alim belaka. Semua alim dia punya top-topnya tu semua adalah awliya. Awliya. Jadi disebut awliya tu confirm alim. Confirm alim. Kita sebut alim belum confirm awliya. Sebut awliya tu maknanya confirm alim. Confirm alim dan tersangat alim ya. Tersangat alim ya. Allah berkati anak-anak kita yang belajar di Kota Tarim. Allah Ta'ala mudahkan bagi urusan mereka. Allah Ta'ala lapangkan dada mereka. Allah Ta'ala terangkan hati mereka. Bersihkan akal fikiran mereka. Jernihkan hati mereka. Terangkan otak mereka. Sucikan pandangan mata mereka dan pendengaran telinga mereka. Peliharakan kalbu mereka. Peliharakan zahir dan batin mereka. Supaya mereka dapat pancaran nur daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di bumi yang suci itu. Dan juga kepada sekalian kita yang belajar yang sebagai anak murid Habib Umar yang di Batu Fahad juga kita mohonkan di bawah naungan pada wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bilang hidup bahkan hidup ya. Sebab itu ya. Kenapa kok hidup ya? Kan dah mati. Kau tengok. Orang ni harta ya, harta semua wang ringgit. Adakah itu terjumlah benda yang terpuji ke tidak dalam agama? Digalakkan ada banyak-banyak tak? Tidak terpuji ya. Tidak terpuji. Itu pun harta bukan benda terpuji. Itu pun kalau kita ada, kita dermakan, Allah ganti tak? Ganti. Tak di dunia akhirat. Paling tidak 10. Boleh sampai 700 kali ganda. Harta saja. Jangan lokek nak beri harta, nanti Tuhan ganti harta. Jangan lokek nak beri masa, nanti Allah Ta'ala beri masa. Give Allah your time, Allah give you time. Jangan lokek nak beri nyawa kepada yang memberi anda nyawa. Nanti diganti itu nyawa, tak akan dicabut lagi nyawa itu. Sampai bila-bila. Sebab orang ni atau nyawa dia. Dia contribution mereka, apa sumbangan mereka,
jiwa raga mereka. Betul-betul terkorban. Allah ganti nyawanya. Mereka sumbang apa? Bukan sumbang wang. Sumbang nyawa diri mereka. Allah ganti balik nyawa ini takkan dicabut lagi. Bahkan takkan derita lagi. Selama-lamanya. Pasal mereka hantar. Tengok apa yang kau hantar lah. Kau hantar. Benda tak elok. Macam Habil. Korbannya Kabil hantar korbannya bukan-bukan. Dapatnya murka Allah. Habil hantarnya kambing yang bagus. Dapatnya kabul daripada Allah. Tengok apa yang kau hantar. Dia hantar wang, harta, Allah Ta'ala berikan. Harta plus barakahnya. Kalau beri nyawa, Allah Ta'ala berikan umur. Allah Ta'ala berikan umur dan barakah dalam umurnya walaupun sikit. Kalau diberikan nyawa, Allah Ta'ala berikan nyawa. Tapi hati-hati, jangan kau berikan nyawa terus kau pasang bom, ikat, pergi meletupkan sana sini, tikam sana, tikam sini, cari gaduh dengan nak tiru. Bukan. Kita belajar ya. Semak kita punya bab jihad. Kitab bab Imam Habib Abdullah Al-Haddad ya. Bukan itu yang nama jihad dalam Islam, pasal orang dah terangat jahat, nyawa orang dah terancam, maka nak dikembalikan keamanan dan ketenteraman, maka perlu perang. Kalau satu orang saja dibenteras dengan ditahan dengan apa? Nasihat. Tak boleh ditindak. Dia 2-3 orang dengan kekerasan sampai sekelompok sekumpulan manusia. Perlu ada sekumpulan manusia yang menentang mereka. Itu namanya perang, kerana kezaliman dan kejahatan sudah tak boleh terkontrol lagi. Dan tujuannya ialah nak mengembalikan keamanan dan kesentosaan dan keselesaan dan keselamatan. Itu konsep perang dalam Islam. Jangan kau bayangin aja terus orang Islam terus. Apalagi besok mari kita perang yuk. Jadi siapa kita nak tikam ya? Siapa kita nak bantai? Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Jadi apa yang orang tak suka kau dengar kita cakap bab jihad dah jihad. Kena cakap. Jadi orang-orang kita tahu yang bahawa jihad kita ni jihad yang mulia. Jihad kerana orang dah terlampau sangat jahat, orang dah terlampau sangat nyawa orang dah terancam, kanak-kanak, orang perempuan dah nak dibunuh, orang-orang tak salah dah nak dianiaya. Perlu dipertahankan tak? Perlu dikembalikan keamanan tak? Itu konsep agama Islam. Orang Islam bukan tengah aman damai, hidup harmoni dan kita cari gaduh dengan orang sampai timbulkan peperangan, apalagi berontak dengan pemerintah. Itu bukan, itu namanya teroris. Itu namanya derhaka. Itu namanya pemberontak. Itu namanya pemberontak semuanya tu ya. Ada tindakannya. Baik. Salawat salam tetap padamu. Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama